Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sehat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman atau dikenali juga sebagai imbuhan asing, iaitu merupakan imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Sekarang, mari kita mengenali jenis-jenis imbuhan pinjaman. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan pinjaman ini terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Kedua, imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab atau Parsi. Ketiga, imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggris atau Yunani. Mari kita mengenali dengan lebih terperinci mengenai imbuhan awalan pinjaman. Imbuhan awalan pinjaman ini, seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, terdapat 3 bahasa, iaitu Sanskrit, kedua Inggeris atau Yunani, dan ketiga bahasa Arab dan Parsi. Baiklah, mari kita lihat imbuhan awalan bagi ketiga-tiga bahasa asing ini. Yang pertama, bagi imbuhan Sanskrit, terdapat beberapa yang cikgu nyatakan di sini seperti dasa, kedua dwi, ketiga eka, keempat juru, kelima maha, keenam panca, ketujuh pra, ke-8 tata, dan ke-9 tri. Bagi imbuhan bahasa Inggris atau Yunani, seperti yang cikgu nyatakan di situ, iaitu anti, auto, mono, poli, pro, dan sub. Bagi imbuhan awalan pinjaman bahasa asing, ketiga iaitu bahasa Arab atau Parsi, iaitu ada 1 B. Imbuhan-imbuhan ini digunakan pada awal perkataan. Sekarang, mari kita mengenali imbuhan akhiran pinjaman bahasa asing. Sebentar tadi, cikgu sudah jelaskan imbuhan awalan pinjaman bahasa asing. Sekarang, imbuhan akhiran pinjaman bahasa asing, iaitu imbuhan ini digunakan di belakang perkataan. Lihat contoh yang cikgu nyatakan di situ. Yang pertama, imbuhan bahasa Sanskrit. Ternyata di situ cikgu sudah tunjukkan seperti ita, man, wan, dan wati.
Seterusnya, bagi imbuhan bahasa Inggeris atau Yunani, tiada di situ. Dan lihat contoh imbuhan pinjaman bagi bahasa Arab atau Parsi yang digunakan di bahagian belakang perkataan seperti ad, iyah, in, wi atau i. Jelaslah di sini menunjukkan imbuhan akhiran pinjaman ini diletakkan di belakang perkataan. Harap kamu semua dapat memahami perbezaan imbuhan awalan pinjaman sebentar tadi dan imbuhan akhiran pinjaman. Murid-murid, mari kita mempelajari imbuhan Sanskrit, iaitu imbuhan awalannya. Lihat contoh imbuhan yang cikgu senaraikan di situ, iaitu imbuhan dasa. Maksudnya 10. Dasa warsa. Contohnya yang bermaksud dasa warsa iaitu 10 tahun. Dasa lumba bermaksud 10 acara yang dipertandingkan dalam sesuatu sukan. Dwi. Imbuhan dwi bermaksud 2. Contohnya dwi bahasa iaitu 2 bahasa. Dwi hala, 2 hala. Dwi bulanan, 2 bulan. Dwi cembung bermaksud objek itu mempunyai 2 permukaan yang cembung. Dwi jantina iaitu 2 jantina atau istilah lain dipanggil kunsa. Dwi cekung iaitu objek tersebut mempunyai 2 permukaan yang cekung. Dwi tahunan bermaksud 2 tahun. Dwi warna iaitu 2 warna. Dwi kata, 2 kata. Dwi musim iaitu 2 musim. Imbuhan seterusnya iaitu eka. Maknanya 1. Contoh, lihat di situ eka hala bermaksud 1 hala. Eka bahasa bermaksud 1 bahasa. Eka warna bermaksud 1 warna. Eka fungsi bermaksud 1 fungsi. Eka suku bermaksud 1 suku. Eka tujuan iaitu 1 tujuan. Dan eka paksi 1 paksi. Imbuhan seterusnya iaitu juru. Juru merujuk ataupun bermakna orang yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan. Contohnya, juru bahasa, iaitu orang yang mahir dalam sesuatu bahasa. Juru hebah, iaitu orang yang mahir dalam urusan menghebahkan ataupun menyalurkan maklumat. Juru rawat bermaksud orang yang mahir dalam merawat seseorang. Juru cakap iaitu orang yang mahir bercakap. Juru mudi iaitu bermaksud orang yang mahir mengendalikan sesuatu kapal, sebuah kapal, terutamanya kelasi lah. Juru ulas, orang yang mahir untuk mengulas sesuatu maklumat. Juru jual bermaksud orang yang mahir menjual sesuatu produk ataupun barangan. Juru solek bermaksud orang yang mahir untuk menyolek pada wajah seseorang ataupun dikenali sebagai mak andam, terutamanya pada musim perkahwinan lah ataupun majlis perkahwinan tersebut. Kita akan jemput juru solek ataupun mak andam untuk menyolek wajahnya supaya kelihatan lebih cantik dan berseri-seri sewaktu bersanding. Juru terbang iaitu orang yang mahir membawa kapal terbang, dan juru tera iaitu orang yang mahir untuk membina bangunan. Juru teknik iaitu orang yang mahir dalam operasi melibatkan mesin. Dan juru selam iaitu orang yang mahir dalam pekerjaannya menyelam. Biasanya menyelam di dasar lautan ataupun sungai. Seterusnya imbuhan maha.
maknanya agung ataupun besar. Contohnya mahasiswa, iaitu graduan universiti bagi jantina lelaki. Mahasiswa pula graduan pelajar universiti bagi jantina perempuan. Maharaja iaitu sultan ataupun raja lelaki. Maharani merujuk kepada raja yang berjantina perempuan. Mahaguru bermaksud seseorang itu sangat hebat dalam ilmunya. Terutama kita merujuk kepada orang yang mahir dalam ilmu persilatan. Maha Esa bermaksud terlalu agung, iaitu untuk merujuk pada Tuhan, iaitu tunggal, Esa, ya. Dan Maha Mulia merujuk kepada Tuhan juga, iaitu Tuhan Maha Mulia. Seterusnya, imbuhan bagi panca bermaksud ialah 5. Contohnya ada di situ pancaragam, iaitu sepasukan manusia yang pandai bermain alat muzik. Pancasila merujuk pada 5 prinsip atau 5 perkara dalam sesuatu negara, dan ini merujuk pada negara Indonesia. Pancaroba bermaksud halangan atau perintangan. Pancalogam bermaksud mempunyai 5 sifat logam. Pancawarna, 5 warna. Panca persada bermaksud balai bertingkat-tingkat, tempat raja bersemayam. Panca indera bermaksud 5 deria. Dan panca lumba, 5 lumba. Okey, 5 perlumbaan lah dilaksanakan dalam suatu pertandingan. Lihat imbuhan pra pula, bermaksud sebelum. Contohnya prakata. Prakata ni biasanya kita akan menjumpainya pada awal halaman yang pertama sekali dalam buku prakata ataupun ucapan lah, ucapan penulis. Prasangka merujuk kepada sangkaan kita, okay? Tekaan kita pada awal. Prasejarah bermaksud sejarah awal ataupun sebelum lagi sejarah kita bermula, dan biasanya prasejarah ni melibatkan tamadun-tamadun pada zaman dahulu, okey, seperti iaitu zaman Batu Ais, okey. Prasekolah bermaksud bangunan ataupun tempat murid-murid bersekolah sebelum bersekolah pada tahun 1, biasanya tadika lah, ya. Dan pra-ujian bermaksud kita bagi ujian atau soalan pada awal. Pra-university bermaksud seseorang pelajar itu melanjutkan pelajaran sebelum masuk ke universiti sebenarnya, ataupun istilah dalam negara kita dipanggil tingkatan 6 pra-university itu. Prasarana bermaksud kemudahan, okay, infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tata bermaksud peraturan ataupun hukum, ya. Contohnya ada di situ tata bahasa, iaitu hukum bahasa. Tata cara iaitu peraturan sesuatu cara. Tata tertib iaitu hukum yang diberikan terhadap seseorang. Tata negara melibatkan peraturan bagi sesebuah negara ataupun undang-undang negara. Tata rakyat bermaksud peraturan yang perlu dipatuhi oleh rakyat ataupun amalan rakyat di sesuatu kawasan. Tata usaha bermaksud peraturan bagi sesuatu usaha. Dan tata susila merujuk kepada nilai-nilai murni, adab sopan santun itulah, okey, melibatkan nilai-nilai murni. Tri, imbuhan tri bermaksud 3. Contohnya tri cabang, iaitu 3 cabang. Tri warna bermaksud 3 warna. Tri cara, 3 cara. Tri suku, iaitu 3 suku.
Triwulan bermaksud 3 bulan. Tribahasa bermaksud 3 bahasa. Trijudul iaitu 3 judul, iaitu tajuknya 3 tajuk. Tripenggal 3 penggal. Trimakna bermaksud 3 makna dan trihala iaitu 3 hala. Jadinya kamu sudah pun memahami imbuhan Sanskrit bagi imbuhan awalannya. Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita memahami imbuhan Sanskrit, iaitu imbuhan akhirannya. Lihat di situ imbuhan ita. Maknanya wanita atau perempuan. Contoh, bidwanita iaitu penyanyi wanita. Pusnita iaitu perempuan yang bekerja sebagai penghantar barangan. Kebiasaannya kita panggil bagi lelaki postman, tetapi sekiranya penghantar surat ataupun barangan itu perempuan dan ianya dipanggil sebagai pusnita. Pranita iaitu penglibatan perempuan dalam perjuangan mempertahankan tanah air, atau istilah yang paling mudah iaitu askar wanita. Imbuhan man maksudnya orang yang memiliki sifat atau orang yang mahir dalam sesuatu bidang. Contohnya seniman. Seniman iaitu orang yang mahir dalam bidang kesenian, seperti seniman Allahyarham P. Ramlee. Budiman iaitu sifat seseorang yang lemah lembut, baik hati dan sopan santun. Imbuhan wan pula bermaksud pemilik sesuatu benda atau pemilik sesuatu sifat atau orang yang mahir dalam sesuatu bidang atau orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya karyawan iaitu orang yang mahir dalam menghasilkan sesuatu karya, seperti orang yang menulis buku, novel. Jutawan iaitu orang yang banyak duit, jutawan. Kaya raya lah paling mudah. Wartawan iaitu seseorang itu mahir dalam bidang kewartawanan untuk melaporkan sesuatu maklumat dalam berita. Negarawan pula bermaksud seseorang tokoh lah, tokoh negara. Sastrawan iaitu seseorang yang mahir dalam bidang sastra ataupun penulisan sastra, seperti A. Samad Said, itu sastrawan. Sukarelawan pula bermaksud orang yang sukarela melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada minta balasan. Olahragawan bermaksud atlet ataupun ahli sukan bagi lelaki. Biarawan bermaksud orang yang bertugas ataupun beragama, biasanya agama Kristian bagi lelaki. Kalau perempuan, biarawati. Cendekiawan iaitu orang yang berilmu. Dermawan, orang yang pemurah hati, mendermakan sesuatu ataupun menyumbangkan sesuatu. Bangsawan bermaksud golongan masyarakat yang sangat hebat, mempunyai kasta yang tinggi. Angkasawan bermaksud orang yang bekerja sebagai angkasawan, iaitu orang yang mahir dalam bidang di luar bumi lah, iaitu berada di angkasa lepas. Dan agamawan pula bermaksud orang yang mahir dalam agama, biasanya ustaz. Imbuhan wati pula bermaksud
perempuan yang mahir atau pakar dalam sesuatu bidang. Contohnya seniwati, iaitu perempuan yang mahir dalam bidang kesenian. Peragawati iaitu pekerjaan perempuan untuk memperagakan sesuatu, mungkin barangan ataupun pakaian. Olahragawati bermaksud atlet sukan ataupun peserta sukan tersebut yang berjantina perempuan. Sukarelawati bermaksud seseorang itu yang sukarela melakukan sesuatu tanpa ada minta balasan dan ianya merujuk kepada jantina perempuan. Oleh itu, murid-murid perlu memahami bahawa imbuhan Sanskrit ini, iaitu imbuhan akhirannya, mesti berada di belakang perkataan. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan Sanskrit akhiran. Murid-murid, mari kita mengenali imbuhan Inggeris atau Yunani, iaitu imbuhan awalannya. Ianya digunakan pada awal perkataan. Lihat contohnya di situ, imbuhan anti. Maknanya menentang atau membenci. Contoh antisosial, iaitu menentang ataupun tidak suka kepada kegiatan sosial atau seseorang itu bersikap bersendirian. Anti kerajaan bermaksud menentang kerajaan. Anti dadah, membenci dadah. Anti sorok bermaksud tidak suka aktiviti penyorokan. Anti rokok, iaitu menentang rokok. Antibody, iaitu sejenis bahan yang terbentuk dalam darah untuk mencegah pembiakan bakteria, atau istilahnya bahan tersebut yang terdapat dalam darah untuk melawan bakteria. Anti rasuah pula bermaksud benci kepada kegiatan rasuah. Anti komunis bermaksud menentang komunis. Anti perang, benci kepada perang. Anti penjajah, iaitu menentang penjajah. Anti keganasan, maksudnya membenci kepada kegiatan keganasan. Imbuhan auto. Maksud auto di situ ialah dengan sendirinya. Contohnya automobil, iaitu lebih kepada teknologi yang boleh beroperasi dengan sendirinya seperti kereta. Auto gear, iaitu gear itu boleh diubah secara sendirian. Automatik, iaitu bermaksud boleh terjadinya dengan sendiri. Autograph, iaitu tanda tangan. Dan autonomi, iaitu diberikan penguasaan kepada sesuatu itu dengan sendirinya. Maksudnya diberikan kuasa sepenuhnya lah. Imbuhan poli bermaksud banyak. Contoh poligami, iaitu bagi pasangan lelaki yang berkahwin lebih daripada seorang isteri, iaitu mungkin 2 orang, 3 orang isteri. Poligon bermaksud rajah bersegi yang lebih daripada 4 jenis. Poliklinik iaitu banyak klinik ataupun cawangannya. Politeknik iaitu institusi pendidikan yang menyediakan latihan kepada para pelajar yang melibatkan kepada bidang kemahiran. Kemahiran ini terlalu banyak, mungkin kemahiran menjahit, kemahiran memasak, kemahiran pertukangan, kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. Pro. Pro bermaksud menyokong atau menyebelahi. Contohnya pro komunis, iaitu orang yang berpihak ataupun menyokong kepada komunis. Pro kerajaan bermaksud
orang yang menyokong kepada pihak kerajaan. Pro-sosialis iaitu seseorang itu menyokong kepada kegiatan sosial. Proaktif iaitu seseorang itu bersemangat atau menyokong kepada sesuatu aktiviti. Pro-demokratik bermaksud seseorang itu menyokong kepada demokrasi. Sub bermaksud sebahagian atau bahagian-bahagian yang kecil atau di bawah. Contoh imbuhan sub dalam perkataan sub tajuk, iaitu bahagian-bahagian atau sebahagian daripada tajuk yang besar. Sub bidang iaitu sebahagian daripada bidang yang lebih besar. Sub kelas iaitu bahagian-bahagian kelas. Substandard iaitu bahagian-bahagian yang standard. Subsistem bermaksud bahagian kecil dalam sistem. Subgolongan iaitu sebahagian masyarakat ataupun pihak dalam sesuatu kumpulan. Subtopik iaitu bermaksud sebahagian daripada topik yang diajar. Imbuhan multi ini pula bermaksud pelbagai. Contoh multisel. Multisel ini bermaksud banyak sel, dan multimedia bermaksud pelbagai media untuk menyalurkan maklumat seperti televisyen, radio, internet. Itu ialah multi. Jadinya, cikgu sudah pun menerangkan kepada kamu tentang imbuhan Inggeris atau Yunani, iaitu imbuhan awalannya. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaannya, iaitu imbuhan Inggeris atau Yunani awalan ini digunakan pada awal perkataan dan dieja secara rapat. Murid-murid, mari kita mengenali imbuhan Arab ataupun Parsi, iaitu imbuhan awalannya. Contohnya, cikgu sudah nyatakan di situ, iaitu imbuhan B. Maknanya tidak. Contoh penggunaan imbuhan B dalam perkataan iaitu biadab. Maksudnya tiada adab atau kurang ajar. Bilazim bermaksud tidak lazim ataupun tidak menjadi kebiasaan dalam sesuatu perkara itu dilakukan oleh seseorang. Jadi, cikgu harap kamu dapat mengetahui penggunaan imbuhan Arab ataupun Parsi ini mestilah berada di hadapan. Sebab itulah kita panggil imbuhan Arab atau Parsi awalan. Mestilah berada di hadapan perkataan dan dieja secara rapat. Seterusnya, mari kita mengenali imbuhan Arab atau Parsi akhirannya. Sebelum ini, cikgu sudah mengajar kamu tentang imbuhan Arab atau Parsi bagi awalan. Sekarang kita lihat akhirannya pula. Lihat di situ, imbuhan maknanya wanita atau perempuan. Contoh, qari'ah, iaitu peserta yang mengaji Al-Quran bagi jantina perempuan. Ustazah, iaitu perempuan yang mahir dalam bidang agama. Ad, imbuhan ad pula bermaksud orang perempuan ataupun wanita. Contoh hadirat, iaitu orang yang hadir dalam sesuatu majlis, iaitu lebih kepada jantina perempuan, hadirat. Muslimat bermaksud orang Islam yang berjantina perempuan. Seterusnya imbuhan iyah, maknanya perkara atau hal yang berkaitan dengan sifat. Contohnya jahiliyah bermaksud orang itu jahil ataupun tidak tahu dalam sesuatu ilmu. Hurufiyah bermaksud sifat-sifat huruf. Ilmiah iaitu berkaitan hal mengenai ilmu. Jasmaniyah bermaksud berkaitan dengan jasmani ataupun tubuh badan.
rohaniyah, perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Alamiyah, bermaksud semula jadi. Dan batiniyah, bermaksud sifat-sifat yang lebih kepada batin, yang tidak dapat dilihat, batin. Seterusnya imbuhan in, maknanya digunakan untuk orang lelaki. Contoh perkataannya ada di situ, hadirin, iaitu seseorang itu ataupun ramai orang yang hadir dalam sesuatu majlis itu lebih kepada jantina lelaki berbanding perempuan tadi hadirat, yang lelaki hadirin. Seterusnya muslimin, iaitu orang yang beragama Islam bagi jantina lelaki. Kalau perempuan tadi muslimat, yang lelaki muslimin. Seterusnya musyrikin. Musyrikin bermaksud orang yang mensyirikkan Allah, iaitu menyembah selain Allah. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat mengetahui penggunaan imbuhan Arab Parsi akhirannya, dan ianya digunakan pada hujung perkataan dan dieja secara rapat. Kini, tiba masanya untuk kamu menjawab soalan bagi menguji kefahaman terhadap pembelajaran pada hari ini. Cikgu minta kamu untuk menggariskan perkataan yang mengandungi imbuhan pinjaman. Cikgu sudah sediakan 10 ayat dan minta kamu untuk mengenal pasti perkataan yang menggunakan imbuhan pinjaman. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini jawapannya. Adakah kamu sudah menyemaknya? Adakah kamu menjawab soalan ini dengan betul? Tahniah cikgu ucapkan. Kepada murid yang kurang berjaya, cikgu harap kamu dapat mengulang kaji lagi pembelajaran pada hari ini. Jangan putus asa ya. Baiklah, mari kita menjawab soalan bahagian B pula, iaitu pilih jawapan yang betul. Cikgu sudah sediakan 6 soalan berserta jawapan aneka pilihan. Jadi, sila teliti soalan dan pilih satu jawapan sahaja. Selamat berjaya ya murid-murid. Murid-murid, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu betul kesemuanya? Tahniah diucapkan kepada murid yang berjaya. Kepada murid yang kurang berjaya, silalah mengulang kaji pelajaran pada hari ini sekali lagi. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari